Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang berapa? 5 Tarawih dapat di tiap malam? Insya-Allah. Ada surau yang tak dapat tarawih tiap-tiap malam. Ada orang saya tanya dapat tak tempat tarawih sebab ialah surau tak mungkin tak besar mana, masyarakat agak ramai. Maka dia ada pendaftaran untuk solat sunat tarawih. Sini ada tak? Ada juga. Jadi satu orang yang saya jumpa tu, dia kata dia tak dapat kecuali malam 13 kot. 13, malam 15, malam 17 atau 18 lah. Maknanya dia sebut tu 3 malam dia dapat. 3 malam, 30 malam, 3 malam dia dapat tempat untuk solat sunat tarawih. Jadi yang pagi tu tak tahulah sembahyang tarawih ke tak sembahyang tarawih. Saya kata kat dia, tak payah susah-susah daftar. Tak payah daftar dah. Habis nak buat mana? Datang shift kedua. Sebab surau tu dia solat tarawih 20, datang shift kedua 9.30 malam. Orang habis nak sini berapa saya? 20. Datang shift kedua 8 tu separuh tak nak lah, kosong. Dia berebut awal-awal siapa? Datang shift kedua dan sebagainya. Jadi saya satu malam tu saya buat shift kedua 9.30, 9.35, baru pakai baju, baru pakai jubah, baru jalan kaki nak pergi surau. Relax tuan-tuan, nah, tak payah daftar. Jalan kita daftar lah biar seperti tu kan. Daftar nama tu. Tapi nak berebut tempat awal-awal tu tak dapat. Tak dapat. Jadi yang penting ialah kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis bagaimana seorang Arab Badawi datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya Nabi beberapa perkara. Kata sahabat ni, Arab Badawi ni, akhbirni mada faradallahu alayya minas salati. Wahai Rasulullah, khabarkan, ceritakan kepadaku apakah yang Allah Ta'ala wajibkan ke atasku daripada solat. Solat apakah yang diwajibkan ke atasku? Bagi tahu kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatil khamsa. Salat yang Allah fardukan ialah salat 5 waktu. Khams, 5. Salat 5 waktu inilah yang wajib, yang fardu, iaitu subuh, zahar, asar, maghrib dan isya. Yang ini yang wajib. Illa, sambung lagi perkataan Nabi itu, illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu nak tambah dengan solat sunat. Jadi Nabi bagi tahu yang wajib 5 kali sehari, yang lain tu sunat, optional, tatawwu'. Maknanya sunat. Maknanya kalau kamu nak solat sunat silakan, kalau kamu tak mau solat sunat pun tidak mengapa. Seolah-olah begitu maksud daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ditanya lagi, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Ceritakan lagi wahai Rasulullah apa yang Allah Ta'ala fardukan ke atasku daripada puasa. Puasa apa yang wajib? Sebab banyak jenis puasa ni. Puasa Ramadan, puasa Isnin Khamis, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, puasa hari putih. Yang paling hebatnya puasa Nabi Daud selang sehari
selang sehari, makna kalau setahun 360 hari, kalau setahun 300, makna 180 hari itu puasa ya. 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa. Ya. Jadi banyak jenis puasa ni. Apa yang Allah Taala fardukan? Qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahr Ramadhan, puasa yang wajib ialah puasa bulan Ramadan, illa an tatawwa, kecuali kalau kamu nak tambah dengan puasa-puasa sunat. Silakan. Kemudian sahabat ditanya lagi, apa ni, akhbirni madza faradallahu alayya min az-zakah, apa yang Allah wajibkan daripada zakat. Mungkin hadis dia panjang, tapi dalam Sahih Bukhari itu dia pendek kan. Maksudnya Rasulullah ceritakan benda-benda yang wajib, benda-benda yang basic, dan Rasulullah sebut kalau kamu nak tatawwu silakan. Begitulah mafhum daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadis ni memberi gambaran kepada kita bahawa dalam agama kita ni dia ada kemudahan. Apa kemudahan dia? Kemudahan dia dalam agama kita ada perkara yang wajib, perkara fardu, dan ada banyak perkara-perkara sunat. Yang nak jaganya ialah perkara-perkara fardu, yang tatawwu', yang sunat itu terserah kepada kita, sama ada kita nak melakukan ataupun tidak. Baik, menariknya dalam hadis ni perkataan sahabat di hujung hadis ni. Di hujung hadis ni sahabat ni berkata begini, "Walladzi akramaka bil haqqi la atatawwa'u syai'a." Demi Allah yang memuliakan engkau dengan kebenaran, la atatawwa'u syai'a, aku tak akan buat sunat sikit pun. Sikit apa pun aku tak akan buat sunat. Ya. Sahabat disumpah dia tidak akan melakukan perkara-perkara sunat. Jadi sahabat ni sembahyang tarawih kan tak sembahyang tarawih? Tak sembahyang tarawih lah. Kalau kita faham zahir hadis ni, sahabat ni tak sembahyang tarawih. Kan? Sahabat ni puasa sunat dah. Pasal dia dah sumpah. Dia dah sumpah atas nama Allah Ta'ala, la atatawwa'u syai'a, aku tak akan buat sunat syai'a, sedikit pun. Maknanya kalau tengok solat fardu, solat sunat, dia cuma melaksanakan solat fardu tapi tak buat solat sunat. Kalau tengok puasa, sahabat ni cuma melaksanakan puasa fardu dan tidak melaksanakan puasa sunat. Kalau mungkin tengok bayaran zakat, kalau wajib, sahabat ni mungkin bayar zakat yang wajib tapi mungkin tidak bersedekah sunat. Faham zahir daripada perkataan sahabat ni, la atatawwa'u syai'a, aku tak akan buat perkara sunat sikit pun, wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'a, dan aku tidak akan kurangkan sedikit pun apa yang Allah Ta'ala telah fardukan. Yang fardu dia jaga sungguh-sungguh, yang sunat tu dia tak buat. Ya. Baik. Kita tengok jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita ada kawan ajak sembahyang tarawih, kawan kita tak mau sembahyang tarawih, ya, dia malas nak sembahyang tarawih, segan, sakit lutut, sakit gaut dan sebagainya, ya. Dan dia kata aku tak buat perkara sunat, aku nak buat yang wajib je. Ya. Apa jawapan kita kepada kawan kita ni? Agak-agak kita nak kata apa? Mungkin ada di kalangan kita ni kan, tak lama tak datang masjid, kan, sekali-sekala muncul, kan. Tapi dia orang baik lah, orang baik. Tapi habis sembahyang isyak balik, tak mau sembahyang tarawih lah, kan. Ya. Ajak pun tak mau. Benda-benda sunat dia kata kecil je ni, kan. Baik, jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada para sahabat yang lain. Sebab dialog ni dialog dengan para sahabat. Sahabat ditanya, sahabat-sahabat yang lain adalah mendengar bicara antara Nabi dengan sahabat A'rabi ini. Maka Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain, aflaha aw dakhala al-jannata in sadaqa. Dia ni aflaha,
telah berjaya. Telah berjaya atau pasti berjaya. Orang ni pasti berjaya. Satu riwayat, au dakhalal jannata, ataupun dia masuk syurga, pasti dia ni masuk syurga. In sadaqa, kalau dia benar, yang ni benar dalam sumpah dia, hanya nak buat yang wajib, walaupun dia tidak melakukan perkara-perkara sunat. Itu pun sudah berjaya, sudah confirm masuk syurga. Ada riwayat yang lain disebut, man kana yasurruhu ay yanzura ila ahli jannati falyanzur ila hada. Siapa-siapa yang suka nak tengok ahli syurga, siapa suka nak tengok ahli syurga, tengok lelaki ni. Lelaki yang hanya nak buat yang fardu tapi tak buat perkara sunat. Jadi kita buat tak sunat? Kita buat juga. Jadi kita ahli syurga lah. Sahabat ni tak buat sunat pun Rasulullah kata syurga dah. Dakhalal jannah, fi'il madhi, tuan-tuan, past tense, telah masuk syurga. Maknanya confirm dah tu. Confirm masuk syurga dah tu. Jaminan daripada Rasulullah SAW. Tak buat sunat, tapi Rasulullah jamin masuk syurga dah. Kira-kira aku ni buat juga sunat, kan? Yalah, tarawih tu kadang 20, kadang 12, kadang 8, kadang 4, tapi buat juga lah. Kalau nak tengok sahabat ni, macam tak buat langsung. Sahabat ni lah, jangan tengok sahabat lain. Jangan tengok sahabat lain yang hebat-hebat, ya. Kalau nak kira orang dulu kan, dibaca Quran sehari 5 kali sekali khatam, mana sungguh-sungguh baca Quran. Ada yang 3 hari sekali khatam. Katanya Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam, kan? Itu yang level tinggi-tinggi tu. Level tinggi-tinggi tu. Kita tengok level yang biasa je ni. Sahabat yang hanya buat wajib, tak buat perkara sunat. Kita ambil tengah-tengah lah. Nak sampai level macam Imam Syafi'i ataupun 5 kali sekali khatam tu, tak daya, tak mampu, kan? Tapi nak buat lekeh sangat, buat wajib saja, sunat tak buat pun tak daya. Kita tengah-tengah. Wasati orang kata, sederhana, Baik. Jadi tuan-tuan, kita ada buat juga perkara sunat, tapi Rasulullah dah jamin untuk sahabat ni masuk dalam syurga. Walaupun dia tidak melakukan perkara sunat. Maksudnya sahabat ni tak solat tarawih. Jadi malam ni nak datang tarawih atau tidak? Malam ni nak datang tarawih atau tidak? Datang juga? Ya, tak apa. Datanglah, dia datang. Ada masa datang. Ada orang dia tak ada masa. Ada masa, ada tenaga, datanglah. Ada orang dia tak ada masa. Tenaga ada, masa ada. Mungkin dia sibuk dalam urusan pekerjaan dia kan. Mungkin ada yang sedang berniaga, tenaga kuat, sihat, tapi masa dia untuk bekerja. Ada yang kerja shift malam, frontliner hospital ke, polis ke apa ke, jaga bank ke apa ke, itu pekerjaan dia. Dia tidak ada masa untuk solat sunat di masjid, di surau, kerana walaupun dia ada tenaga. Ada orang dia ada masa tapi tak ada tenaga, tak sihat. Masa ada je tu kat rumah tu, tengok TV dan sebagainya, tapi tak boleh datang. Tambah zaman-zaman Covid ni pula, batuk sikit je kan. Apa ni, AJK tengok mata ni Covid ni batuk sikit ke, pening sikit ke, kat mimbar tengok kan. Maknanya masa ada, tetapi tenaga tak ada. Kekuatan badan, kesihatan badan kita kurang, Jadi kalau kita ada masa, kita ada tenaga, maka kita kena ambil peluang. Sebab itu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia lalai. Kebanyakan manusia lalai daripada 2 nikmat ini. Yang pertamanya as-sihhatu, tenaga, kesihatan. Manusia lalai. Yang keduanya al-faragh, masa datang. Ada kesihatan, ada tenaga yang baik, ada masa, tapi tak datang. Kenapa? Kerana tertipu, maghbun, tertipu. Mengabaikan perkara-perkara sunat dan sebagainya. Tapi sahabat ni macam mana? Dia dah sumpah tak buat sunat.
Ini kata para ulama, misalnya Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, hadis ini bukan bermaksud kita meninggalkan terus perkara-perkara sunat, tetapi hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW berdasarkan keadaan manusia. Berdasarkan keadaan manusia. Kerana apa? Kerana dalam banyak hadis-hadis yang lain, Nabi SAW juga menekankan perkara-perkara sunat. Siapa solat sunat ni, pahala dia demikian. Siapa buat sunat ni, pahala dia demikian. Siapa puasa sunat ni, pahala dia demikian. Nabi tekankan banyak perkara-perkara sunat. Tapi pasal apa untuk sahabat ni, Nabi lebih kurang je. Nabi jamin syurga walaupun dia dah sumpah tak buat perkara sunat. Salah satu sebabnya, kata para ulama, kerana Nabi melihat keadaan orang yang bertanya. Jadi para ulama menyatakan A'rabi ni, Arab ni yang bertanya kepada Nabi ni baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Oleh kerana baru masuk Islam, maka Rasulullah tidak tekankan perkara yang sunat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan perkara yang wajib sahaja. Tengok keadaan. Jadi kita ni dah Islam lama, 60 tahun dah Islam. Kalau kita ambil hadis ni, dah elok dah sembahyang tarawih, dah elok dah puasa sunat, tak payah datanglah malam ni. Malam-malam lain pun tak datang juga kan. Jadi rugilah kita. Apa kita nak buat? Kalau kita tak datang tu, duduk di rumah baca Quran, tak apalah. Sini sembahyang tarawih sejam setengah kita di rumah baca Quran. Alhamdulillah lah, tak apalah. Kan? Tapi kita akan mabud, tertipu dengan masa kita. Kita menghabiskan dengan perkara-perkara, bukan perkara maksiat, tapi perkara yang tidak memberi manfaat kepada dunia dan perkara yang tidak memberi manfaat kepada akhirat kita. Ya. Jadi sebab itu asas yang penting yang perlu kita tekankan ialah perkara wajib dulu. Ya, mungkin anak-anak kita, cucu kita sibuk dan sebagainya. Kita yang dah lapang masa ni, tak sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, kita memperbanyakkan amalan. Tetapi masuk syurga itu, tuan-tuan, bukanlah sekadar amalan kita. Masuk syurga itu sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kata Al-Imam Al-Laqani rahimahullahu ta'ala dalam matan Jawharatul Tauhid, wa in yuthib fa bi mahdhil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdhil 'adli. Kalaulah dan jika Allah Ta'ala bagi pahala, bagi ganjaran yang baik, fa bi mahdhil fadli, semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in yu'adzib, dan kalau Allah Ta'ala hukum kita, azab kita, fa bi mahdhil 'adli, semata-mata adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kurnia yang Allah Ta'ala bagi pahala, syurga dan sebagainya bukanlah semata-mata amalan kita, tetapi dengan rahmat kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi aw kama qala. Seseorang kamu tidak akan masuk syurga semata-mata amalannya. Ya, semata-mata amalan tidak dapat memasukkan ke dalam syurga. Ya, kita tengok orang buat amalan, yang datang masjid surau yang tertua lah. Kan? Kita pun dulu sibuk. Kita pun dulu tak apa datang juga kan. Sibuk jaga anak, hantar anak sekolah dan sebagainya. Kalau kita kira datang masjid, datang surau lah kan. Semayang insya-Allah lah, kita jagalah kan. Tapi bila kita sibuk dengan dunia dan sebagainya, bukan kata haram, tidak haram, tapi nak memperbanyakkan amalan. Ya. Jadi masa kita tua ni lah, kita nak memperbanyakkan amalan, tapi penyakit pula banyak. Kan, nak semayang lama-lama pun penat dan sebagainya. Jadi masa muda kita sihat, nak semayang banyak, kita sibuk dengan urusan dunia. Masa kita tua, kita nak semayang banyak, nak ibadat banyak, kita kurang sihat. Jadi nak kira amalan kita tak banyak mana. Ya, nak kira amalan tak banyak mana.
Tuan-tuan, kita lena sehari katalah 6 jam. Sehari 6 jam. Sehari ada 24 jam. 24 jam, 6 jam kita lena. Ataupun 8 jam kita lena. Malam sikit, masuk tengah hari sikit lena lagi, kan? Katalah 6 jam hingga 8 jam kita lena. 8/24 berapa? 1/3. Jadi kalau umur kita 60 tahun, berapa jam, berapa tahun kita lena? 20 tahun lena saja. 20 tahun lena saja. Kan? Kira-kira kasar kita gitulah. Makan kita sehari 4 jam. Pagi, pukul 10 tengah hari, petang, malam 4 jam. 4/24. 1/6. Kalau darab dengan 60 tahun, 10 tahun. 10 tahun makan jam. 20 tahun lena, 10 tahun makan. Ni cara kasar ni, tepat tak kira ni. Cara kasar ish. Aku ni tak kira amalan tak banyak mana. Lena saja 20 tahun. Makan saja 10 tahun. Tinggal lagi 30 tahun. Kira sendirilah. Kan? Nak kira amalan tu. Jadi sebab itu Rasulullah SAW menyatakan kamu tak akan masuk syurga semata-mata amalan. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, dan kamu juga ya Rasulullah tidak akan masuk syurga dengan amalan. Rasulullah kata, la wala an, aku pun tak akan boleh masuk syurga kalau nak kira amalan. Sehebat-hebat Nabi, sehebat-hebat Nabi pun Nabi mengajar prinsip kita masuk syurga bukan semata-mata dengan amalan. Sehebat-hebat Nabi, ya. Nabi sembahyang lama. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sembahyang malam tu la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu soal, jangan tanya bagaimanakah indahnya solat Nabi, wa tulihinna, dan bagaimana panjangnya solat Nabi. Jangan tanya. Maksud Sayyidatina Aisyah ni sangat-sangat elok Nabi sembahyang, sangat-sangat panjang sembahyang malam Nabi tu. Jangan tanyalah. Jadi sehebat-hebat Nabi pun Nabi bagi mengajar prinsip Nabi tak masuk syurga semata-mata dengan amalan. Kecuali kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli. Kecuali kalau Allah Ta'ala cucuri ke atasku dengan rahmat dan kurnia. Jadi masuk syurga tu dengan sebab rahmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan amalan. Jadi tak payah beramal dah. Tidak juga. Walaupun masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi bagaimana nak dapat rahmat Allah? Dengan berjudi ke? Dah. Nak dapat rahmat Allah, datang sembahyang masjid. Nak dapat rahmat Allah, baca Quran. Nak dapat Allah, berzikir. Nak dapat rahmat Allah, bersedekah. Nak dapat rahmat Allah, jangan zalim kepada orang, jangan tipu orang. Nak dapat rahmat Allah, kita berbuat cakap baik dengan orang, bantu orang. Jadi kita buat amalan-amalan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bima kuntum ta'malun, bima kuntum taksibun, apa yang kamu buat, apa yang kamu usahakan, jazaan bima kanu ya'malun. Allah bagi syurga ni sebagai balasan apa yang mereka buat. Jadi bila mereka buat amalan, mereka dapat rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat Allah, kita melakukan amal soleh, ya. Jadi itulah maksudnya, ialah kita jaga perkara yang wajib dan kita tambahkan dengan perkara yang sunat, dan kita minta supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau malam ni rasa penat, tak mau tarawih pun tak apa dah. Yang penting kita faham, ya. Yang penting kita faham, ya. Dan boleh beramal dengan hadis ni, kan? Tuanglah sekali tarawih. Tuang sekali tarawih, tengok pengurusi marah mana, kan? Kita nak bagi faham hadis Nabi SAW. Datang lambat pun tak apa. Masjid buat 20, dapat 12 pun tak apa. Saya susah hati, Allah tak cukup 20 ni, tak apa. Sunat,
Kalau subuh tak boleh lah, tak cukup 2 rakaat ni, semayang 1 rakaat boleh bagi salam. Tak boleh lah, ini wajib. Yang sunat tu dapat 8 pun tak apa, dapat 4 tarawih pun tak apa, dapat 12 pun tak apa, dapat 10 pun tak apa. Malam ni mampu 10 je, tak apa, tak ada masalah. Sebab dia sunat, dia fleksibel, dia boleh tolak usul lagi. Ini keringanan agama kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya ingat sekadar itulah asas yang saya nak tekankan, supaya kita melakukan amalan ala basirah, atas jalan yang jelas, dan kita berusaha mengamalkan panduan-panduan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.